Sebilangan besar rakyat Malaysia masih bersikap jangka pendek dalam pengurusan kewangan. Governor Bank Negara Malaysia BNM, Dato' Abdul Rashid Gapur, baru-baru ini berkata ramai rakyat Malaysia juga bersikap kurang endah dalam mengurangkan risiko kewangan masing-masing, termasuk dalam menghadapi situasi yang tidak dijangka. Kepentingan mengurus kewangan, topik ini kami berikan tumpuan dalam Ringgit Base hari ini untuk sama-sama kita melihat langkah yang boleh diambil untuk mengukuhkan kewangan anda. Teruskan bersama kami untuk setengah jam yang berikutnya. Salam Malaysia Madani, ini Bis Malaysia edisi Rabu 8 November 2023. Selain bersiaran menerusi saluran berita RTM dan TV1, anda juga seperti biasa boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube Bis Malaysia. Sebelum ke topik perbincangan utama untuk Ringgit Bis, kita ikuti terlebih dahulu perkembangan semasa. Kerajaan akan bertindak segera demi menambah baik proses dalam pelaksanaan projek belanja pembangunan. Perkara itu dibincang di dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bilangan 6 tahun 2023 dipengerusikan Perdana Menteri. Menerusi kenyataan, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perbelanjaan pembangunan yang mengecil walaupun belanja keseluruhan meningkat setiap tahun boleh memberi kesan jangka panjang. Antara langkah diputuskan termasuk pembentukan pasukan rentas kementerian untuk menyemak dan menyedia kerangka penambahbaikan untuk diluluskan secara bersepadu. Mesyuarat M10 turut berbincang usaha menoktahkan miskin tegar. Antara dipertimbangkan bantuan tunai khas secara bulanan untuk melepasi paras garis kemiskinan makanan bagi isi rumah yang tidak mampu bekerja atas faktor umur atau kesihatan. Dan seterusnya kita tinjau pula prestasi pasaran dan harga komoditi dan harga barangan mingguan. Ekonomi rakyat akan terus diangkat. Saya tetap dengan azam supaya Malaysia juga dikenali dengan kemudahan peniaga, gerai, warung yang bersih, indah dan selamat. Penjaja, peniaga di pasar terus dipelihara. Dan langkah-langkahnya termasuklah memperbaiki pasar awam yang uzur di 150 kawasan PBT yang harus dibaik pulih dengan peruntukan 110 juta ringgit. 10,000 gerai-gerai dan warung-warung kecil akan diperindah dan ditingkatkan tahap kebersihan dengan peruntukan 10 juta ringgit. 4,000 unit ruang niaga baru yang seragam, selesa dan selamat akan dibina oleh keseluruhan PBT dengan peruntukan 50 juta ringgit. Ini maknanya mengecualikan bayaran sewa kios bagi 6 bulan pertama untuk meniaga. Agensi MARA PUNB juga terlibat dalam langkah yang sama.
Sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2023 akan diadakan pada 10 hingga 12 November ini bermula jam 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Dataran Bulatan Azlan Shah Meru, Ipoh Perak. Berkonsepkan mood baru bagi menarik anak muda. 4 fokus utama diperkenalkan. Fokus agromilenial, teknologi dan inovasi, sejahtera madani dan agromadani selain pelbagai aktiviti menarik serta jualan. Inilah masanya untuk anda membuka potensi strategik kepada prospek perniagaan. Ayo ramai-ramai kita jumpa di sana. Mall kita. Bagi saya, pengurusan kewangan adalah sangat penting demi menjamin kesejahteraan pada masa bersara, mengurangkan stres financial terutamanya pada masa kecemasan. Tambah lagi, pengurusan kewangan secara berhemah dapat mengurangkan pembaziran wang yang sering terjadi dalam aktiviti seharian. Oleh itu, pengurusan kewangan perlu bermula dari muda supaya dapat mencapai jaminan tersebut. Kewangan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Anda tidak perlu menjadi jutawan ataupun pakar kewangan dalam menguruskan kewangan. Setiap individu harus merancang kewangan masing-masing supaya tidak terjebak dalam hutang. Pentingnya pengurusan kewangan adalah kita dapat tahu aliran wang tersebut dibelanjakan dalam sektor yang mana. Selain itu, kita dapat kestabilan hidup pada masa depan. Contohnya untuk merancang perbelanjaan anak-anak ataupun persalinan kita. Akhir sekali, untuk meningkatkan taraf hidup keselesaan tanpa risau tentang masalah kewangan yang bakal dihadapi. Apa yang saya ingin tekankan adalah belanjalah ikut kemampuan diri sendiri, bukan mengikut hati ataupun perasaan. Pengurusan kewangan adalah sangat penting bagi seseorang individu maupun bagi sesebuah keluarga, terutamanya dengan keadaan ekonomi yang tidak berapa stabil sekarang, bukan sahaja di Malaysia tetapi secara global. Keduanya kita perlu bijak untuk mengutamakan keperluan daripada kehendak kita sendiri, jangan berbelanja lebih daripada kemampuan kewangan kita. Dan akhir sekali kita perlu membuat penyimpanan yang sewajarnya untuk sebagai persediaan untuk sebarang kecemasan atau ujian pada masa akan datang. Setiap Rabu, kami bawakan Ringgit Biz untuk mengupas topik berkaitan pengurusan kewangan dan nilai ringgit. Governor Bank Negara Malaysia Abdul Rashid baru-baru ini melahirkan kebimbangan mengenai peningkatan pengetahuan dalam kalangan rakyat Malaysia masih tidak seiring dengan sikap dan amalan pengurusan kewangan mereka. Statistik Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK pula menunjukkan ramai yang terpaksa berhutang apabila memerlukan wang di waktu menghadapi kecemasan. Manakala 1 daripada 3 rakyat Malaysia merasa terbeban dengan hutang, walaupun kebanyakan daripada mereka tergolong dalam kalangan yang mempunyai pendapatan yang berpatutan. Bagi sama-sama meluaskan pemahaman mengenai kepentingan mengurus kewangan dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengukuhkan kewangan anda, segmen Ringgit Biz petang ini mendapatkan pandangan Ketua Pegawai Eksekutif Yeza Yusof Konsultansi Sdn Bhd Puan Noriza Muhammad Yusof di studio bersama saya ketika ini. Puan Noriza, terima kasih sudi meluangkan masa bersama segmen Ringgit Biz. Kerana pastinya topik ini sesuatu yang tidak boleh tidak, apatah lagi di saat ketika ini ketidaktentuan ekonomi dan juga yang sangat memerlukan lebih banyak pengetahuan mengenai pengurusan kewangan. Kalau menurut kenyataan dari Governor Bank Negara Malaysia seperti yang saya kongsikan tadi, menyatakan bahawa sebilangan rakyat Malaysia masih bersikap jangka pendek dalam pengurusan kewangan mereka. Kalau berdasarkan pandangan Puan Noriza sebagai perunding kewangan bertauliah selama lebih 20 tahun, mungkin pasti ada pandangan bernas yang mahu dikongsikan mengenai kenyataan ini. Okey, thank you Hazel. Right, so kalau kita bercakap tentang jangka pendek, pada jangka pendek kita melihat kepada transaksi yang kita spend adalah keperluan ataupun kehendak. Betul tak? Kan kalau kita melihat kepada jangka masa panjang, mungkin kita merancang untuk pembelian rumah, kita merancang untuk kos pendidikan anak-anak kita dan juga kos persaraan, kan? So bila jangka masa pendek ni, kita melihat kepada rakyat Malaysia ni ada golongan T20, M40 dan juga B40. So kalau sekiranya dari segi jangka masa pendek ni, kita kena melihat kepada duit masuk dan duit keluar, kan? So adakah kita mempunyai formula untuk mengurus duit masuk dan duit keluar? Kenapa?
kita terpaksa menghabiskan untuk jangka masa pendek, kita tidak tahu perancangan yang sesuai perbelanjaan kita itu sama ada keperluan ataupun kehendak. Di situ masalah besar yang berlaku kerana kejayaan kewangan ni, Hazel, bukan berapa banyak duit yang kita cipta. Maksudnya tak semestinya golongan T20 dia akan berjaya dalam kewangan, kan? Tak semestinya golongan B40 tak berjaya dalam kewangan. So jadinya melihat kepada duit masuk dan duit keluar, dan kena kenal pasti sama ada keperluan ataupun kehendak. So bila melihat apa yang berlaku sekarang, kebanyakan kita mungkin salah satu faktornya adalah faktor persekitaran, di mana persekitaran kita dengan kos yang keluar tu mungkin banyak kepada kehendak. Itu isu utama yang perlu diperhalusi kepada rakyat Malaysia, dan mungkin faktor pendapatan yang kurang dan perbelanjaan yang tidak dikurangkan. So jadinya kena perhalusi untuk topik itu supaya perancangan jangka masa pendek disusuli dengan perancangan jangka masa panjang juga, kerana kita ada risiko untuk jangka masa panjang kalau sekiranya umur kita panjang, kita memerlukan kos pendidikan anak-anak, kita memerlukan kos persaraan kita lah. Itulah apabila bercakap mengenai wang yang masuk dan juga wang yang keluar ini. Aliran tunai itu. Aliran tunai. Disiplin untuk mengenal pasti jumlah yang mengalir masuk dan mengalir keluar itu memang kurang sekali dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan saya kira mungkin itulah tabiat pengurusan kewangan. Puan menyebut mengenai kalau ada tujuan kecemasan, umpamanya hampir separuh rakyat Malaysia sukar untuk menyediakan RM1,000 pun untuk tujuan kecemasan. Kita tahu bahawa rule of thumb orang kata kalau dalam melibatkan angka dana kecemasan ini sekurang-kurangnya 6 bulan ataupun 3 ke 6 bulan perbelanjaan. So kalau kita melihat sejarahnya, kan, kita pun dah lalui fasa PKP. So ada orang yang 24 bulan pun, 2 tahun pun belum recover lagi. So kalau nak bercakap tentang 3 bulan tu, saya sebagai perunding pun saya tak berani nak advise untuk 3 bulan kerana terlalu sedikit untuk 3 bulan tu. Apatah lagi kalau rakyat Malaysia ni ada RM1,000 sahaja, Hazel, kan? So saya berani minimum saya boleh katakan 6 month, kerana kalau kita tengok faktor sekarang ni bukan senang untuk perbaiki emosi. Apa yang berlaku kepada rakyat Malaysia, banyak gangguan emosi, depression, anxiety dan sebagainya, kerana tidak dapat menghadapi situasi apabila berlakunya kecemasan kerana tak ada preparation untuk tabung kecemasan tu tadi. Saya lebih prefer untuk minimum 6 bulan dan juga sebaiknya 2 tahun itu adalah lebih baik kita punya emergency fund. So jadi kat situ kita kena tahu formula macam mana kita nak mengurus kewangan kita, dan konsep programming dalam mengurus kewangan kita pun kebanyakannya dah silap. Kerana konsep sepatutnya simpan dahulu baru belanja itu tidak berlaku. Apa yang berlaku sekarang adalah belanja dulu baru simpan. Dan mungkin lagi mengerikan apabila tak ada duit yang nak disimpan, dan tidak ada rules of thumb rumah berapa yang patutnya nak dibeli, rumah keperluan yang bagaimana, kos yang bagaimana, bajet bulanan yang bagaimana. Begitu juga dengan kenderaan. So saya melihat kepada apabila tidak ada rules of thumb dalam apa yang dikeluarkan setiap bulan, itu yang menjadikan rakyat Malaysia tidak boleh menyimpan duit kerana flow out duit itu dah banyak habis kepada keberhutangan kehendak berbanding keberhutangan keperluan. Adakah apabila menyebut mengenai dana bagi tujuan kecemasan ini, adakah ia juga perlu bergantung kepada status seseorang itu, sama ada bujang, berkahwin tanpa anak ataupun berkahwin dengan anak, dan ada juga ibu bapa yang perlu dijaga? Betul. Itu berbalik kepada konsep perancangan kewangan di mana income tolak expenses, kita dapat aliran tunai. Maksudnya duit masuk tolak duit keluar dapat sama ada positif ataupun negatif. So kita kena kaji duit yang keluar tadi berapa. So setiap isi rumah ni berbeza-beza. Ada yang single, ada yang berkahwin, ada yang menanggung ibu bapa, kan. So kita kena kaji, kena buat aliran tunai, duit masuk dan duit keluar. So duit keluar tu berapa? Happen, Hazel, sepanjang saya 23 tahun pengalaman saya ni, bila saya melihat kepada rakyat Malaysia, diorang tak pernah pun buat bajet, kan, duit keluar ni. Tiba-tiba bila hadir ke kelas saya, ada yang terekstra RM3,000. Gaji bukan kecil-kecil, gaji RM20,000 tapi flow out RM23,000 contoh dia. So itu yang merisaukan setiap perunding kewangan apabila ramai rakyat Malaysia tidak mengkaji aliran tunai keluar tu. Itu yang menyebabkan tak tahu berapa wang kecemasan yang patut dibina, yang ikut formula. Sebenarnya bila kita punya perbelanjaan itu katakan RM20,000, kalau 3 bulan kita kena ada RM60,000. Kan? So kalau RM20,000 tu mungkin kemahuan, mungkin keperluan. So perlu ditimbang tara di situ mana perbelanjaan-perbelanjaan yang perlu dilupuskan, yang dikurangkan. Kalau sekiranya kita
tidak sanggup untuk melupuskan ataupun mengurangkan, we have no choice. Kita kena increasekan pendapatan tersebut supaya tidak mengganggu kita punya aliran tunai. Kalau saya menyentuh mengenai statistik Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK, Puan Noriza, menunjukkan 1 daripada 3 rakyat Malaysia merasa terbeban dengan hutang, walaupun kebanyakan daripada mereka tergolong dalam kalangan yang mempunyai pendapatan yang berpatutan. Seperti yang Puan sebut tadilah, gaji RM20,000 tapi belanja RM23,000. Ya, betul. Apa sebenarnya yang menyumbang kepada situasi ini sebenarnya? Itu pasti kebanyakan perbelanjaan itu lebih kepada kemahuan. Berbalik kepada bila kita melihat tentang transaksi kehidupan kita dalam pengurusan kewangan kita yang impak kepada kehidupan kita ni, bila kita spend tu, adakah kita ada formula yang betul? So bila at the first place formula itu tidak wujud seawal gaji pertama, apa yang akan berlaku adalah habit yang dibuat yang tidak tahu arah tujuan dia. So bila tak ada matlamat berapa simpanan yang perlu ada, tu yang jadi kita akan spend kita punya perbelanjaan tu dalam bentuk kehendak tanpa ada objektif berapa simpanan jangka masa panjang yang perlu kita prepare untuk masa depan kita, untuk persaraan kita dan juga pendidikan anak kita dan sebagainya. So jadinya perancangan jangka masa pendek ni perlu diatur untuk jangka masa panjang, kerana kemungkinan dalam kehidupan kita ni umur kita panjang, sihat, tapi kalau tak ada duit pun kerisauannya apabila di usia emas kita terpaksa bekerja semula dengan keadaan kudrat kita yang dah tak ada tu. So apa yang saya boleh simpulkan tadi kan, Hazel, adalah ilmu rules of thumb, formula macam mana nak mengurus kewangan ni perlu ada seawal gaji pertama. Kalau kita daripada awal gaji pertama walaupun gaji sedikit, kita tetap boleh menyimpan kerana kita mengikut formula tersebutlah. Dan implikasi kalau Puan dapat lihat untuk tempoh jangka masa panjang dan juga pendek sekiranya pengurusan kewangan tidak dilaksanakan secara berterusan. Saya pasti banyak kisah-kisah yang Puan sebut sebagai selaku perundi kewangan bertauliah berpengalaman banyak, pasti ada. Mungkin boleh kongsikan antara implikasinya. So kita kena beringat kerana kemungkinan tadi kan berlakunya Allah bagi kita umur panjang dan sihat kan, dan kita kena prepare di waktu persaraan. Kalau sekiranya di waktu persaraan kita tak dapat ada dana yang cukup untuk kita meneruskan kehidupan, dan mungkin ada yang bergantung harap kepada anak, sedangkan anak pun kadang-kadang tak mampu untuk cover mak dan ayah dia, itu akan berlakunya masalah untuk bekerja semula di usia emas. Okey, dan kita melihat juga kalau risiko sakit, kecacatan dan sebagainya kalau kita tidak merancang, so dia akan berlakunya gangguan emosi, pergaduhan, perceraian dan sebagainya. Dan kalau juga berlakunya risiko kematian awal, bagaimana seorang isteri, seorang anak, so perancangan-perancangan itu perlu dibuat seawal yang mungkin apabila kemungkinan ini akan berlaku dalam kehidupan. So faktor perceraian pun tinggi, asbab ekonomi. So kita kena betul-betul belajar mendatangi ilmu macam mana nak mengurus kewangan yang betul daripada pendapatan kasar kita selepas tolak EPF, SOSO. Kalau kita melihat Hazel, di waktu PKP kan, kalau tak ada duit EPF, ramai yang sebenarnya tak boleh nak meneruskan kehidupan kerana tak ada wang kecemasan seminimum RM1,000 tadi. So bila kita melihat langkah kerajaan untuk memaksa caruman KWSP finally boleh membantu rakyat Malaysia di waktu kecemasan masa waktu COVID yang berlaku pada tahun 2020 tu kan. So jadinya paksa simpan ni perlu ada kan. So KWSP tadi kita ada, kita reserve, lepas tu kita dapat gaji bersih. Gaji bersih ni yang bermasalah kerana tak ada ilmu. So daripada gaji bersih patut diuruskan konsep programming dia adalah simpan dulu baru belanja. So belanja tu pula kena perhalusi, adakah komitmen ataupun belanja kehendak. So dalam rules of thumb kewangan ni, sebenarnya mengurus kewangan ni bukanlah sampai kita jadi kedekut. Dia ada 60% portion untuk kita punya keperluan dan 10% untuk kita punya kemahuan, dan baki 100% tolak daripada 70%, 30% sebenarnya kita reserve untuk jangka masa panjang. So in summary dia 70% untuk jangka masa pendek, 30% sebenarnya sahaja untuk jangka masa panjang. Kalau rakyat Malaysia boleh implement rules of thumb ni, saya percaya memang boleh. Pendapatan sikit pun boleh berjaya dalam kewangan, pendapatan banyak lagi lah boleh berjaya dalam kewangan. Tapi pasti ramai juga mungkin ada yang menonton ketika ini merasakan untuk menyimpan 30% itu terlalu sukar. Ya. Pernah tak ada tak dalam situasi kes yang mungkin Puan Noriza sendiri pernah berjumpa, ada yang berjaya menyimpan 50% umpamanya? Ada tak? Betul, saya ada jumpa yang boleh menyimpan 50%, especially golongan generasi muda yang masih single, yang diorang memang dah jumpa ilmu pengurusan kewangan, diorang akan meletakkan amount yang tinggi untuk disimpankan. Kalau kita nak berjaya dalam kewangan, kita memang cara pertama adalah kurangkan belanja.
Kalau kita tak nak kurangkan belanja, kita terpaksa tambah pendapatan. So kalau tak nak tambah pendapatan, kena kurangkan belanja. Itu dia punya rules of thumb dia dekat situ. So jadinya di sini objektif pertama kita kena tanya pada diri kita lah, nak berjaya dalam kewangan ataupun tak nak berjaya dalam kewangan kan. So kalau sekiranya nak berjaya, kita kena follow lah the rules of thumb tu. Pasti masyarakat celik kewangan bukan sahaja berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup masing-masing, tetapi juga bagaimana Puan melihat ini boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Okey, so kalau saya lebih prefer untuk kita ada matlamat yang lebih besar untuk menambah pendapatan. Instead of kita bagus kalau kita dapat kurangkan belanja, namun Hazel, kalau kita melihat kepada faktor kenaikan harga barang, faktor inflasi pendidikan, inflasi perubatan kan, kalau nak kurangkan belanja ni teramatlah sukar. Okey, jadi why not kita fokus kepada menambah pendapatan, di mana bila kita menambah pendapatan, seperti saya sendiri daripada makan gaji 3 tahun dan saya start berniaga, tambah pendapatan sehingga saya ada staff yang saya boleh gajikan. So jadinya pada saya, kalau kita ada mindset meletakkan matlamat kewangan yang tinggi, kita akan nak tambah pendapatan, akhirnya kita akan berniaga dan membantu penjanaan ekonomi negara. Seterusnya kita boleh menjadi seorang majikan yang boleh menggajikan ramai staf dan membantu negara dalam penjanaan ekonomi. Dan adakah ini bermakna kita perlu ada minda keusahawanan itu selain daripada hanya makan gaji sahaja? Semestinya. Semestinya kita kena ada rasa untuk berniaga tu. Kalau sebagai Muslim pun sunnah Rasulullah dalam perniagaan lah. Right? Berbalik tadi Hazel kata pasal yang ada orang kata 30% nak susah nak simpan kan. Sebenarnya dalam usaha kita nak memperbaiki kewangan kita ni Hazel, kita tidak perlu drastically untuk terus menyimpan 30%. Dia mempunyai proses yang agak panjang juga, kerana satu lagi emosi kita kan. Bila kewangan kita tak bagus, kita kena perbaiki emosi kita dulu. So langkah-langkah yang perlu kita buat antaranya kita kena hapuskan hutang-hutang kita yang kita panggil hutang jahat. Hutang ni ada hutang jahat, ada hutang baik kan. Hutang-hutang jahat ni perlu kita singkirkan. Macam mana kita nak singkirkan? Antaranya kita tambah pendapatan. Slowly but surely kita increasekan simpanan kita, mungkin daripada 5% naik kepada 10%, dan sebaiknya 30% tu tadi. Kan? Sebab kita kena ada perancangan simpan jangka masa pendek, simpan jangka masa panjang. Antara jangka masa pendek, action plan yang kita boleh ambil sepanjang kita nak perbaiki kewangan kita, kita ada risiko. Antaranya tadi kita ada borak juga kan pasal takaful, perlindungan insurans, supaya jangka masa pendek tadi ada pampasan kalau berlakunya risiko-risiko kehidupan untuk persediaan jangka masa panjang. Mungkin Puan boleh kongsikan panduan kepada mereka yang baru memasuki alam pekerjaan, bagaimana untuk memulakan pengurusan kewangan dengan berkesan. Kerana kita tahu ketika ini mungkin gaji permulaan bagi mereka yang bekerja untuk kali pertama keluar dari universiti, mungkin sikit gajinya mungkin bermula serendah RM2,000 sebulan, RM2,500 sebulan. Ramai yang mengeluh ini angka yang terlalu kecil, apatah lagi untuk mula membuat simpanan. Okey, so kalau kita melihat sekolah rendah, sekolah menengah, kita ada cikgu kan. Bila kita bekerja ni pun kita kena ada cikgu lah, especially bab kewangan. Untuk menjamin kehidupan kita, kita kena adalah cikgu kewangan. Of course cikgu kewangan ni dia ada ilmu kan. So dan kita kena berkawan dengan sahabat-sahabat kita yang ke arah untuk mencapai kewangan yang baik. Kalau sekiranya kita tak ada environment sebegini, itu yang menjadikan persekitaran boleh mengubah kita jadi lebih bagus ataupun jadi lebih tak bagus. So kita kena bijak memilih environment kita. So rules of thumb yang paling penting adalah saya ada mengeluarkan 7 rules of thumb kalau kita nak berjaya dalam kewangan. Pertama adalah kena kawal emosi. Kawal emosi berbelanja. Yang kedua, kena ada matlamat yang besar dalam pengurusan kewangan. Yang ketiga, kena ada disiplin menyimpan. Dan yang keempat, kena ada matlamat kewangan. Sebab tak ramai orang ada meletakkan tahun ni berapa nak ada simpanan. Itu kita kena ada. Dan bila nak perbanyakkan simpanan tu, kena tambah pendapatan lah. Dan kita kena konsisten dalam mengurus kita punya zakat, kita punya cukai, kita punya wakaf dan sebagainya. Kita kena konsisten. Dan kena tingkatkan kuasa beli dan kuasa pemegangan kita setiap masa, supaya kita improve, kita grow kita punya perancangan kewangan tu, sehingga kita dapat cover jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang untuk persediaan akan datang. Kita tahu realiti ekonomi semasa yang membawa kepada pelbagai isu, termasuklah peningkatan kos sara hidup, dan memang menyebabkan ramai pihak yang perlu mencari kaedah terbaik untuk menambah pendapatan dan juga simpanan. Kerana kalau tak boleh kurangkan berbelanja, perlulah menambah pendapatan, dan kebergantungan dengan satu jenis sumber pendapatan dan simpanan sudah tidak lagi relevan. Ya, betul.
Sangat-sangat kita kena multiplekan source of income kita kan. Dan kalau sekarang ni opportunity yang kita ada untuk berniaga tambah pendapatan ni, kita hanya create alasan susah nak buat duit. Sebenarnya sangat banyak opportunity untuk menambah pendapatan tanpa modal kan. So we have to searching the opportunity supaya kita tidak ketinggalan dan jangan sampai di level kita bersara nanti dalam keadaan kita kena bekerja balik. Itu yang paling menakutkan, Hazel. Puan Noriza melihat mungkin perlu bekerja lebih lama, tak perlulah bersara lebih awal, ataupun bagaimana stigmanya ketika ini, Puan? Kerana ketika ini generasi seperti saya umpamanya, kita umpama sandwich generation yang perlu menjaga kewangan diri sendiri dan pada masa sama juga menjaga mereka yang lebih tua. Jadi kita tersepit di antara pertengahan situasi ini. So mind programming yang ada adalah apabila kita meletakkan umur persaraan pada usia 55 ataupun 60. Itu yang jadi ramai orang tidak bertindak cepat kerana merasakan tak apa, lama lagi. Dan saya mencapai saya punya 1 juta pertama pada awal umur 29 tahun. So saya melihat kepada perancangan sebenarnya untuk capai kebebasan kewangan ni cukup semaksimal 10 tahun. So kita nak mind programming rakyat Malaysia untuk bersara muda, kaya, berjaya, bahagia, berjasa. So kita nak tukar programming bersara tu usia 55. Kita nak letak kalau sekarang 24, 34 boleh bersara. So we have to expedite the process to increase the income more and more supaya kita cepat capai level persaraan pada usia muda. So lepas tu kita boleh berkhidmat je lah kepada masyarakat kan selepas itu bila kita dah capai persaraan pada usia yang muda. Dan stigma ataupun minda mengatakan setiap orang ada latar belakang yang berbeza. Mungkin tidak ramai yang ada banyak pengetahuan. Tetapi mungkin ada pandangan dari Puan Noriza sendiri kalau berbeza generasi dahulu dan generasi sekarang berbeza. Okey, so sebenarnya kalau kita dilahirkan miskin bukan salah ibu bapa kita. Namun kalau kita dah belajar tapi kita tak bertindak dan kita akhirnya mati dalam keadaan miskin, itu salah kita lah sebenarnya. Sebenarnya kita boleh mengubah generasi kita daripada miskin menjadi kaya dengan ilmu, dengan ada guru, ada cikgu. So kalau kita mendatangi ilmu, semestinya saya pada pendapat saya, sebab saya sendiri datang daripada Felda Settlement, daripada anak orang golongan miskin, dan saya mendatangi ilmu dan saya mengurus kewangan saya seawal umur saya 21 tahun dan alhamdulillah boleh berjaya juga dalam pengurusan kewangan. Dan ketika ini pun Puan mungkin ada yang mahu jadi cepat kaya. Jadi mereka terjerumus juga dengan pelbagai skim penipuan kewangan dan sebagainya. Apa pandangan Puan? Mungkin ada pandangan yang boleh dikongsikan. So kalau kita melihat tadi rules of thumb number 1 is kawal emosi kan. So kalau kita melihat kepada diri kita sendiri, kalau kita tidak cukup ilmu, jangan sesekali untuk kita pergi kepada high risk high return. So kita pergi kepada yang low risk low return is okay. In the same time kita increase our knowledge untuk pergi kepada level investment yang lebih tinggi. Namun we have to check the performance, history of performance that investment. Kalau lah macam saya sendiri, kalau setakat company itu baru berusia 3 tahun 4 tahun, saya memang takkan beranilah untuk invest. So kita kena tengok history of the tempat instrumen yang kita nak invest. Baik, pastinya pengetahuan tentang pelbagai produk kewangan dan kesesuaiannya seperti memahami cara mengurus hutang, memahami risiko dan juga pulangan sesuatu pelaburan dan juga langkah-langkah untuk melindungi diri anda daripada menjadi mangsa scam ataupun penipuan kewangan. Ini adalah kemahiran yang harus ada pada semua pihak. Baik, terima kasih Puan Noriza untuk perkongsian mengenai topik yang cukup penting hari ini, iaitu kepentingan mengenai mengurus kewangan anda. Dan Ringgit Base itu tadi menutup Base Malaysia edisi Rabu, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Hazel Desmond, salam Malaysia Madani.